Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Islam ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah saudara sama-sama Islam. Kan dalam hadis ni tuan-tuan semua apabila sebut kita sebagai orang Islam ni tanpa batasan lah. Tanpa batasan di segi geografinya, tanpa batasan di segi warna kulitnya, tanpa balasan tanpa panggil apa-apa tak kira lah. Yang penting kalau orang tu adalah orang yang Muslim, sama ada dia orang putih ke ataupun dia orang hitam ke atau sebagainya, dia adalah sebagai seorang dia saudara kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini pagi yang penuh barakah. Seperti mana yang kita faham semua bahawa pagi adalah waktu yang sangat-sangat bernilai ataupun disebut sebagai barakah. Alhamdulillah mana waktu pagi ini kita dapat sama pada pagi ini salat subuh berjemaah, dan juga kita mengharapkan insya-Allah pagi-pagi inilah waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkatilah umatku pada pagi-pagi mereka. Inilah tuan semua di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon supaya Allah Subhanahu wa taala beri keberkatan kepada umat dia pada waktu pagi. Alhamdulillah tuan semua hari ini kita pagi bukan pagi biasa. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, solat subuh berjemaah, kemudian kita dapat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan semua pada hari ini saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk dia berkaitan dengan masalah Islam, satu agama yang sangat-sangat dia benci kepada kezaliman ataupun dia panggil haram dia melakukan kezaliman. Tuan-tuan semua, di mana yang kita faham bahawa Islam satu agama yang rahmat datang daripada Allah Subhanahu wa taala, berrahmat kepada manusia, dan kita diminta supaya berlaku kasih sayang antara satu sama lain. Jangan ada unsur-unsur yang boleh yang disebut sebagai menzalimi atau menghina ataupun pelekehkan orang lain. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, insya-Allah kita akan bincang satu hadis yang riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Tuan-tuan semua, hadis ini adalah satu hadis yang dikongsi oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nama dia Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana saya selalu sebut kisah berkaitan dengan perawi kita pada hari ini adalah Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana orang yang daripada awal lagi tuan semua masuk Islam dalam keadaan, dan daripada kecil lagi dia dilahirkan dalam keadaan suasana pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah ada dan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikut riwayat mengatakan bahawa dia dilahirkan tuan-tuan semua pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit pada masa itu pada tahun ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ketiga, maka lahirnya Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala.
Dan kata lain tuan semua, kelahiran dia adalah kelahiran semasa semasa Islam, semasa terpancarnya cahaya Islam. Kalau banding dengan sahabat-sahabat lain, kadang-kadang dia masuk Islam pada masa Islam masih dia dilahirkan dalam keadaan Islam masih lagi Nabi SAW masih lagi tak dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata lain, makna tuan semua, Abdullah bin Umar daripada kecil lagi tuan semua dia dibina di atas dia dididik ataupun ditarbiyah atas landasan Islam daripada kecil lagi, di mana ayah dia Al-Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala. Tuan semua, dia masuk Islam ni dikatakan bersama dengan ayah dia Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala. Kemudian juga dia musafir, dia berhijrah bersama ayah dia. Pada masa tu umur dia lebih kurang 10 tahun umur dia pada masa tu. Masa kecil lagi lah dia musafir, dia berhijrah ke Madinatul Munawwarah bersama dengan ayah dia Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala. Dan saya pernah sebut sebelum ni tuan semua, dia adalah di antara sahabat yang alim di kalangan sahabat yang begitu ramai. Dia sebahagian ataupun dia di antara orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesungguhan dia tuan semua dalam pencarian ilmu dan rapat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali dia di antara orang yang dipilih oleh Allah Taala di kalangan ilmuwan yang banyak dapat maklumat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, dalam hadis ni Sayyidina Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu kata dia, al-muslim akhul muslim. Dia ambil hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pertama sekali la al-muslimu akhul muslim. Orang Islam ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah saudara sama-sama Islam. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, apabila sebut kita sebagai orang Islam ni tanpa batasan lah, tanpa batasan di segi geografinya, tanpa batasan di segi warna kulitnya, tanpa batasan tanpa apa-apa tak kira lah. Yang penting kalau orang tu adalah orang yang Muslim, sama ada dia orang putih ke ataupun dia orang hitam ke atau sebagainya, dia adalah sebagai seorang dia saudara kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, Islam ni satu agama terbuka lah. Maknanya siapa-siapa saja yang masuk Islam dia adalah saudara kita. Dia tak macam orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia bagi dia tak, orang lain tak boleh bersama-sama dia kecuali pupuk dia je. Sebab tu orang Yahudi ni dia tak ada ajak orang kepada agama Yahudi, dia tak ada. Sebab dia rasa dia adalah manusia yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun istilah Arab kita panggil Sya'bul Mukhtar. Dia adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma orang lain itu jadi manusia juga, kata tidaklah kerana mudah untuk khidmat kepada dia. Sebab tu orang Yahudi kata tuan semua, dia boleh tindak, dia buat apa boleh, sebab dia rasa dia adalah manusia terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah macam saya sebut tadi, dia tidak ada usaha untuk ajak manusia kepada agama dia, orang tak ada. Cuma ada dikatakan satu kumpulan di kalangan pecah Yahudi ini ada usaha untuk ajak manusia kepada Yahudi, tapi dianggap sebagai golongan yang golongan sesat. Gitulah dia, siapa gitu sekali. Sebab itulah tuan-tuan semua, dia orang ni walaupun dia tak ramah, tapi dia guna keadaan dalam bagaimana nak menguasai dunia. Maknanya tak macam kita lah, kita orang Islam ni tuan-tuan semua, tak kira siapa lah. Kita berapa dia Allah Ta'ala buka ruang, dan Nabi sendiri pun dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah rahmatan lil alamin, adalah sejagat untuk manusia keseluruhan yang tuan-tuan semua, tak kira warna kulit. Cuma sekarang ni apabila satu orang tak adalah orang Muslim, tak kira lah saya sebut tadi bangsa gapo semua, dia adalah dianggap sebagai sebagai saudara kita, saudara dalam agama. Bila saudara dalam agama ni tetap semua, dia adalah satu benda yang beri faedah kepada kita di dunia dan akhirat. Tapi kalau saudara dalam keluarga ni, kadang-kadang kalau agama yang berbeza, maknanya atau pegangan berbeza, boleh jadi keistimewaan tak sama dengan saudara kita yang seagama. Maksudnya tuan-tuan semua, kita apabila sama-sama Islam ni, kita ketupai dia pada saudara kita dunia dan akhirat. Tapi kalau saudara dari segi keturunan ni, kalau orang tu orang kafir katakanlah, maka tidak ada nilai pun dari segi Islam pun. Cuma apabila sebut saudara seagama ni, dari segi
Dia tak sama dengan saudara sama sendiri lah. Saudara sendiri dia boleh terima pesaka dan sebagainya, ada ambil pesaka. Tapi saudara Islam hanya sekadar saudara dalam agama lah, yang mesti kita hormati, yang mesti kita menghargai di antara satu sama lain. Tentu semua apabila kita sebut tentang saudara ni, maka di sana ada benda-benda yang kita perlu jagalah. Disebut oleh Nabi SAW, la yazlimu. Yang pertama sekali, apabila dia saudara kita, kita tak benar akan menzalimi dia. Zalim ni tuan-tuan semua, satu perkara yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kalau kita perhati pada Al-Quran Karim, Allah Taala isyarat berbagai-bagai bentuk. Allah Taala tak suka sangat kezaliman ini. Kadang-kadang Allah Taala sebut innallaha la yahdi qaumaz zalimin. Allah Taala tak suka kepada kaum yang zalim. Maknanya orang zalim ni tuan-tuan semua, Allah Taala sebut, Allah Taala tak bimbing dia orang. Allah Taala tak tunjuk jalan pada dia orang. Sebab tu cuba tengok pemerintah yang zalim. Orang zalim ni dia tak ke mana hidup dia. Pengurusan negara ke apa semua tak ke mana sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia tak dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Tuhan kata innallaha la yahdi qaumaz zalimin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak apa? Allah Subhanahu Wa Taala apa, dia tidak bimbing ataupun tidak bagi petunjuk kepada orang yang zalim. Kemudian tuan-tuan semua, dalam Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maknanya contoh-contoh bagaimana apa kesudahan orang zalim. Kan, yang berbagai-bagai contoh yang Allah Taala sebut dalam Quran, bagaimana kesudahan yang berlaku pada orang zalim. Contohnya katakanlah Firaun ataupun Namrud dan sebagainya, ataupun orang yang ramah yang Allah Taala papar dalam Quran. Ini semua tuan-tuan semua satu paparan Allah Taala dalam Quran berkaitan dengan kehancuran ataupun kebinasaan orang zalim ini, nak ajar kepada kita bahawa jangan sekali-kali apa kita melibatkan diri dengan menzalimi orang lain. Bahkan dalam Quran juga tuan-tuan semua, bukan hanya sekadar dunia Allah Ta'ala bertindak pada orang zalim, bahkan di hari akhirat ada cerita bagaimana keadaan orang zalim dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun di hari akhirat. Ini tuan-tuan semua nak ceritanya, inilah bentuk-bentuk yang Allah Ta'ala paparkan dalam Al-Quran. Jangan sekali, supaya maknanya bagi orang yang beragama ini jangan sekali terlibat dengan perkara-perkara ini, sebab dia bahaya dan di kita dunia dan di akhirat. Dalam riwayat oleh Nabi SAW mengatakan az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman ini adalah kegelapan yang akan berlaku di hari kiamat. Makna dia tuan-tuan semua, satu bencana atau satu angkara yang begitu dahsyatlah, atau Allah Ta'ala akan bertindak yang begitu dahsyat di hari akhirat bagi orang yang terlibat dengan apa dia ni, masalah kezaliman ini. Dan juga ada riwayat mengatakan Nabi SAW sebut, Nabi kata innallaha la yumli liz-zalim. Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang tuan-tuan semua, orang zalim ni kadang-kadang kita rasa nampak macam mana dia boleh lama hidup. Macam berlaku sekarang lah. Sebab apa tu saya tak tolong. Orang zalim ni teruk sangat kadang bagi fikir macam tu kan. Tuan-tuan semua, kalau mengikut dalam hadis yang saya baca depan ni, hadis Bukhari, kadang-kadang berlaku Allah Taala dia pelewat sikit, maknanya membinasakan orang zalim. Pelewat tu maknanya bukanlah makna Tuhan suka dak. Okay, kita panggil istidraj. Allah Ta'ala apa macam kita nak sembelih ayat lah, kita bagi nasi, kita bagi apa semua, bukan nak sayang dia, tapi kita nak igat dia, kita nak sembelih dia lepas ni. Begitulah tuan-tuan sama Allah Ta'ala. Kadang-kadang apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kadang-kadang Tuhan biarkan sikit-sikit orang yang melakukan zaliman ini. Dan Nabi kata hatta idza akhadhahu lam yuflithu, apabila Allah Ta'ala bertindak, maka pada masa itu dia tak dapat melepaskan diri daripada tindakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tentu semua hadis-hadis yang saya sebut tadi adalah gambaran, maknanya jangan sekali-kali apa dia kita terlibat kezaliman, apatah lagi perkara yang melibatkan kepada saudara kita sama-sama orang Islam. Apabila kita bicara kezaliman itu tuan semua, di sana kita boleh bagikan kepada beberapa perkara lah. Kan? Zalim yang pertama adalah zalim fi malihi, pada harta dia. Kita tak boleh nak rapas harta dia orang. Kita tak boleh nak curi harta orang sama-sama kita, atau kafir betul lah juga kan. Itu makna kita panggil zalim dalam kita bertindak berkaitan dengan harta dia orang kan. Kita tak boleh ambil harta sewenang-wenangnya, harta yang dimiliki oleh manusia sama-sama, apatah lagi orang Islam. Itu kita panggil zalim dalam bentuk apa dia ni, harta. Yang kedua pula, zalim dalam bentuk bertindak kepada tubuh badan manusia kan. Makna dia bunuh ke, dia katak ke, tak boleh. Ini satu benda patah larai yang termasuk dalam kezaliman dalam bentuk kita mencederakan tubuh badan manusia kan. Sebab tu dalam Islam di sana ada hukum yang tentulah berkaitan orang zalim ni orang dalam bentuk bertindak ataupun dalam bentuk apa dia ni, apa dia musakkan badan orang dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga pula tu semua ialah zalim dalam bentuk kita mencemarkan maruah dia. Ini banyak sangat berlaku masyarakat kita pada hari ini. Kan, mencemar maruah ni dalam bentuk kita cela dia orang, kan. Kita supuh dia orang, kita laknat dia orang, kita peli dia orang. Kalau ni tu semua di antara penyakit yang cukup-cukup besar yang berlaku pada hari ini. Kita doalah Allah Subhanahu Taala selamat. Kita kadang-kadang kita rasa biasa ya. Tapi dia termasuk dalam bab kezaliman. Sebab kita telah mencemarkan maruah orang lain dalam bentuk yang berbagai-bagai. Nah, sebab itulah tuan-tuan semua, kalau kita perhati pada masalah ni kan, macam saya sebut tadilah, kita doa sangat Allah Ta'ala selamat kita daripada bentuk-bentuk macam ni. Ya, memang sedap sebenarnya tuan-tuan semua kita kata kat orang ni. Sedap kita hina orang ni, sedap kita pelekeh orang ni, tapi sebenarnya kesan besar di segi Islam sebab dia termasuk dalam kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazlimuhu, jangan sekali-kali kamu menzalimi kamu sama-sama Islam. Itulah tuan-tuan semua di antara beberapa bentuk yang disebut oleh ulama. Jangan sekali-kali kita terlibat dengan masalah kezaliman, sama ada harta dia orang ke, sama ada badan ke, kita musukkan badan dia orang ke, ataupun sama ada di segi maruah dia. Satu lagi kita panggil di segi ahli keluarga dia, kita menzalimi keluarga dia sebagainya. Ini tentu semua yang kita bincang sekarang ni banyak berlaku sekarang ni. Kita tengok berbagai-bagai yang berlaku sekarang ni. Betapa ramai orang yang telah dizalimi harta dia. Harta dia apa? Harta dia diambil oleh orang lain. Dan betapa ramainya apa dia ni, manusia dihina apa, dia dikatok oleh orang ataupun dibunuh oleh orang dan sebagainya. Dan satu lagi saya bincang tadi adalah masalah maruah. Ini antara benda yang cukup-cukup bapa dia ni dia cukup-cukup besar apa dia segi kesan dalam apa dia dalam segi dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua kita doalah Allah Taala selamat tu mana saya sebut tadilah. Masalah kita ni kita mudah sebenarnya. Kita dalam bab cakap orang, dalam masalah hina orang, pelekeh orang, di antara benda yang cukup-cukup mudah rengeh di segi lidah kita dan sebagainya. Dan hina dalam bentuk maruah ni tu bukan hanya sekadar dengan lidah. Lah ni berbagai-bagai bentuk lah. Kadang dia tulis saya kadang-kadang. Nulis mencela orang ataupun dalam apa dia status dalam Facebook ke apa semua pendek ya. 2-3 baris tapi maknanya satu gambaran bagaimana kalimah yang pelekehkan orang lain ataupun hina orang lain. Inilah tuan-tuan semua yang benda-benda yang kita diajar supaya la yazlimuhu, jangan sekali-kali kita menzalimi saudara kita. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah wala yuslimuhu. Ada sebelum tu tuan-tuan semua saya nak sebut sikit apa dia ni masalah zalim tadi. Di segi hukum dalam syaraknya zalim ni dia adalah satu dosa besar lah. Ijma' di kalangan apa dia ni kalau kita perhati pada Quran dan kita perhati dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati kita boleh buat rumusnya bahawasanya apa dia ni menzalimi satu kesalahan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa man yazlim nafsahu nuzikhu adzaban kabira. Banyak Al-Quran macam saya sebut tadilah Allah Taala bagi syarat orang menzalimi ni apa orang zalim satu akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan semua kita tengok pula ulama dia bicara dari segi pembahagian zalim. Saya dah sebut tadi juga pembahagian zalim ada juga ulama dia bicara kata dia zalim ni kita boleh bagi 3 perkara. Yang pertama sekali ialah zalim di segi perkataan. Yang kedua zalim di segi perbuatan. Satu lagi dia panggil zalim senyap dia panggil. Tak. Zalim di segi apa dia perkataan macam kita bicara tadi lah. Kita hina orang, kita pelekeh orang dan sebagainya. Yang kedua zalim di segi apa ni perbuatan. Itu kita bertindak lah. Kita kata orang kalau kita apa dia kita pukul orang dan sebagainya. Satu lagi tentu semua dia panggil zalim dalam bentuk senyap. Maksud macam mana zalim segi senyap ni maknanya kita perlu tengok benda muka depan, benda yang kita buat senyap, tidak bertindak ke apa satu lah. Ya benda tu benda tak molek berlaku depan kita buat dok gitu kan. Sedangkan dalam Islam benda-benda tak molek berlaku depan kita ni kalau kita kuasa, kita diajar supaya apa dia ni tegur ataupun diajar supaya bertindak dan sebagainya. Kan? Maknanya kalau kita ada kuasa katakanlah benda kezaliman yang berlaku depan kita, tiba-tiba kita buat dok gitu saja, tak cuba nak bela, tak cuba nak halang dan sebagainya, maka itu termasuk dalam dia panggil zalim sukuti dia panggil.
zalim apa ni dari segi apa dia ni, dari segi kita panggil apa dia segi senyap, dia panggil zalim dalam keadaan senyap. Kita nampak tak ada gapo pun, kita nampak kita tak pernah kata kat orang pun, kita nampak kita tak pernah apa bertindak jahat pada orang pun, tapi rupa begitu pun tak boleh juga dalam Islam. Kita membiarkan kejahatan berlaku depan kita dalam keadaan kita tidak ada usaha untuk nak halang, tidak ada usaha untuk menegur dan sebagainya. Inilah satu semua yang apa dia dibincang oleh ulama tentang apa dia ni, apa yang disebut sebagai apa dia ni kezaliman, tak dibenarkan melakukan kezaliman kepada saudara dia. Okey. Kemudian yang berikut Nabi kata wala yuslimuhu. Yang berikut pula ialah jangan sekali kita tak dibenarkan zalim, dan jangan kita serah saudara kita kepada orang yang menzalimi dia. Makna kita jangan serah sekali-kali saudara kita ni dizalimi oleh orang. Yang sepatutnya kita pertahankan dia orang lah. Ini tentu semua yang kita rasa sedih yang berlaku pada hari inilah. Di Palestin kita tengok hari ni kan. Apa dia berlaku tu hari ni kan. Negara-negara Arab kadang-kadang siapa Afrika memang itulah. Sepatut boleh buka sepadan yang sepadan, tapi tak juga kan. Nak masuk makan pun tak boleh. Kan. Itu tu yang berlaku pada hari ni. Seolah-olah kita serah segala-galanya, belalah orang Islam dibunuh, belalah orang Islam dihina, belalah orang Islam dipelekan dan sebagainya. Ini yang berlaku pada hari ni. Kan. Tak pernah orang yang berkuasa lah. Apa yang kita pernah dengar tu sehari dua ni kadang-kadang gitulah. Orang Arab, negara-negara Arab ni kadang-kadang sabar satu sikap yang apa dia ni sikap apa dia sikap yang tak sepatut berlaku macam itulah. Kan orang dibunuh setiap hari orang Islam kan, setiap hari dibunuh tuan-tuan semua, setiap hari dibunuh budak kecil, orang tua dan sebagainya. Lah ni masalah sekarang yang berlaku di Palestin, masalah barat tak nak masuk. Ramai batu banyak, batu-batu dan sebagainya. Tapi tak boleh buka. Ya, macam berlaku di Gaza, dia ada dua sepadan lah. Sepadan satu lagi, sepadan dengan Israel memang tu memang tak tutup, tu memang tak buka lah. Satu lagi panggil sepadan dengan Mesir. Tu pun kadang-kadang tak buka, di Rafah kita panggil kan. Itulah tentu semua di antara kita rasa sedih apa yang berlaku pada hari ini. Kita memang termasuk dalam apa yang kita bicara ini. Seolah-olah makna kita serah orang Islam ni, sedang kita sama-sama Islam dizalimi oleh orang lain. Nabi sebut daripada dulu lagi, Nabi kata la wala yuslim, jangan sekali-kali kamu serah apa ni orang Islam kita ni dizalimi oleh orang lain, dan sepatutnya kamu pertahankan dia orang. Ini tentu semua dalam sejarah jelas kepada kita. Kalau kita dalam sejarah yang saya sebut sama, bagaimana satu nyawa yang apa dia ni yang terancam bahawa Islam, bagaimana negara Islam dia bertindak kepada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang saja mati ataupun dua orang saja mati, besarnya nilai nyawa orang Islam ni. Siapa peringkat negara Islam apa dia ni di negara Islam, khalifah dan sebagainya, atas tentera-tentera apa dia untuk menserai dan sebagainya negara ataupun musuh-musuh yang telah menzalimi jiwa-jiwa orang Islam. Apa yang berlaku ini tuan-tuan semua, kita telah langgar. Kita telah seolah kita telah langgar apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jangan ya zalim, jangan serah kepada orang yang menzalimi dia orang. Itulah tuan-tuan semua kita rasa satu perkara yang sedih lah. Dan kita doalah Allah Subhanahu Wa Taala apa dia ni bagi keselamatan dia orang kan. Setiap hari tu bukan sikit mati sekarang ni, ribu-ribu. Saya dengar semalam puluh-puluh ribu telah meninggal dunia. Kan, puluh-puluh ribu telah meninggal dunia tu. Hak sakit tu banyak lagi lah. Kan. Dan kita bimbang takut lepas ni Gaza ni boleh ke orang lain. Habis tak ada gambar satu kita lepas ni. Kan? Siapa bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita negara Islam banyak tu, tiba-tiba sesuatu tempat ni tak boleh nak jaga. Lah ni di Palestin satu tinggalnya Gaza ya. Kalau habis ni kita habis. Satu semua kan. Inilah yang berlaku pada hari ini. Kita tengok tuan-tuan bagaimana umat Islam dibantai dengan begitu dahsyat sekali. Dan di sana usaha-usaha, memang ada usaha tu di kalangan manusia, rakyat, di kalangan umat Islam memang usaha lah. Tapi di kalangan setengah-setengah pemimpin kadang-kadang tuan-tuan semua begitulah kan. Amanahnya macam saya sebut tadi lah, sepatutnya buka lah sepadan dan sebagainya untuk bagi bantuan dan sebagainya. Sebab dia orang takut, boleh jadi ada perjanjian jaga pun semua, dia orang takut sebagainya. Tapi makna tuan-tuan semua, ini telah melanggar apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan sekali-kali menyerah orang Islam dizalimi oleh orang lain. Kemudian yang berikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan semua, Nabi kata wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata siapa-siapa yang tunai hajat saudara dia. Siapa-siapa yang tunai hajat saudara dia, apa dia ni, kana Allah fi hajatihi, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunai hajat dia. Ini tuan-tuan semua kaedah yang mudah yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita nak bantuan
Kita nak pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tip yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah melalui kita tolong saudara kita sama-sama Islam. Kan? Di mana tuan-tuan semua kalau kita perhati kepada Quran banyaklah Allah SWT sebut tentang apa dia ni saranan supaya kita tolong menolong ni kan. Makna benda ni menjadi satu ajaran Islam ni, bukan pandai-pandai orang dak. Allah Taala sebut dalam Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Makna kita diajar tuan-tuan semua dalam Islam ni, jelas dalam Quran Allah Taala ajar supaya kita tolong menolong, bantu dalam apa ni melaksanakan satu apa ni tak bantu di antara satu sama lain. Kan? Kemudian dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan semua, nak ceritanya apa dia ni comelnya moleknya pulangan yang begitu besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang bantu saudara dia ni. Ya, macam berlaku hari ni tuan-tuan semua yang saya sebut tadilah ke Palestin dan sebagainya, itu keperluan kepada saudara kita. Semalam saya dengar fatwa daripada seusaha apa dia ni di Persatuan Ulama kata dia kan, hatta kata dia apa dia ni zakat boleh keluar pada dia orang, tolong dia orang. Hatta kata dia kalau orang nak pergi umrah, nak pergi haji sunat umrah ke apa semua, baik tangguh dia bagilah sumbangan kepada dia orang. Keperluan dia orang sangat kepada bantuan pada hari ini. Kan? Itu tuan-tuan semua nak ceritanya dalam Islam apa dia ni saya sebut tadi, ajar supaya apa dia bantu saudara dia dan sebagainya. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sebut juga Nabi kata habbun nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut beberapa senara ataupun bentuk manusia ataupun ciri manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata anfa'uhum linnas, iaitu orang yang beri manfaat kepada orang lain. Orang lain boleh tupai kebaikan dia, dia juga adalah menghulurkan apa dia manfaat kepada orang lain. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah sururun, kegembiraan yang kamu bagi kepada saudara kamu kan yang menghadapi masalah. Kan? Kita apa dia ni bagi kegembiraan kepada dia sama ada dalam bentuk berbagai-bagai lah nasihat dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain apa dia ni yang apa dia berkaitan dengan kelebihan ataupun nilai yang begitu besar bagi orang yang sanggup bantu saudara dia sama-sama Islam apabila dia berhajat. Bahkan dalam hadis lain tuan-tuan semua, saya nak sebut sikit hadis-hadis lain tambahan lagi, ialah Nabi kata sana'i al-ma'ruf taqi masari'as su. Orang yang buat kebaikan Allah Taala selamat diri dia daripada kejahatan. Kan? Kita seorang doa semua supaya Allah Taala selamat daripada kejahatan kan. Maka di antara kaedah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah melalui kita buat kebaikan kepada orang lain. Sana'i al-ma'ruf, Nabi kata buat baik, buat molek kan. Maka ini antara kaedah Allah Taala selamat diri kita daripada kejahatan. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata man masya fi hajati akhihi hatta yaqdiyaha lahu sabbatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam. Dalam hadis ni ini berkaitan hari akhirat lah. Bagi orang yang suka tolong orang ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang berjalan ataupun dia pergi mana-mana semata-mata nak tolong hajat saudara dia, dia keluar daripada rumah dia tak lain tak bukan memang niat dia memang nak tolong saudara dia sehingga dia boleh tunai kehendak saudara dia. Katakanlah saudara dia ada masalah, dia pergi dia boleh tunai. Katakanlah satu orang saudara dia dalam keadaan kereta rusak tengah jalan, katakanlah dia telefon dia tolong kawal sikit, dia keluar daripada rumah dia apa dia jaga tolong saudara dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata sabbatallahu qadamaihi, Allah akan tetap apa dia pendiriannya pada hari kiamat. Dan kata lain, Allah Taala akan jaga dia, Allah Taala akan selamat dia daripada huru-hara yang akan berlaku pada hari kiamat. Siapa gitu sekali tu semua dalam Islam ni, maknanya hatta benda-benda gitu pun besar sangat nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar sembahyang, bukan hanya sekadar zikir, bukan hanya sekadar baca Quran, bahkan kita tolong orang adalah antara apa dia kunci yang boleh selamat kita pada hari akhirat.
Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan, Nabi kata la an amshiya fi hajati akhihi khairun min ain apa dia Nabi kata la an amshiya fi hajati akhi li khairul li min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata aku berjalan untuk tunai hajat saudara aku, Nabi kata lebih baik daripada aku beriktikaf di masjid aku ni sebulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita tuan semua, ibadat apa dia ni, ibadat etikah ni ibadat peribadi kita panggil. Ya, besar pahala, tapi ibadat yang melibatkan orang lain ni rupa-rupa lebih besar lagi. Ya, siapa Nabi kata, kalaulah aku aku boleh tolong orang, kata Nabi kata, maka lebih baik daripada aku etikaf apa dia di masjid aku sebulan. Masjid Nabi itu pahala besar lah, mana kita nak belajar semua kan, berapa beratus ganda Allah Ta'ala bagi kepada orang yang boleh beribadat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun begitu Nabi kata kita boleh bantu sanggup tinggal apa kita kerana apa dia kita tak lagi masjid, kita tak boleh iktikaf di masjid Nabi semata-mata nak tolong orang, tuan-tuan semua, ini adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan semua di antara apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa dia ni pertolongan kita kepada saudara kita, di mana besar sangat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis kita baca tadi Nabi kata kana Allah fi hajatihi, kita tolong orang ni adalah apa dia ni punca kepada Allah Subhanahu wa taala bantu kita ataupun tolong kita. Kan? Sebab tu orang dulu kadang-kadang dia ambil hadiah-hadiah gini lah, dan buat gapo-gapo dia tolong orang dia menolong sekali. Katakanlah dia nak buat gapo esok, nak buat kebajikan gapo, nak minta dengan Allah Ta'ala kan, maka hari tu dia buat benda-benda molek lah, bantu orang dan sebagainya kan, tolong orang kan. Semana yang saya pernah sebut dah tuan-tuan sebelum ni lah, kami masa di Azhar dulu, kadang-kadang Azhar pukul 9 dah esok kita baca dah lah kita pergi awal, kadang-kadang cari orang miskin, harap mana kita tolong orang ni, Allah Ta'ala bantu kita dan sebagainya kan. Kita guna kaedah yang kita baca hari ni, siapa-siapa yang tolong saudara dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong hajat-hajat kita. Begitulah tuan-tuan semua, kita boleh guna dalam kehidupan kita lah. Kita nak gapo, maka kita mukadimah dengan satu kaedah yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kita bantu, kita tolong saudara kita dalam bentuk berbagai-bagai. Cuma apabila kita bincang tuan semua dalam masalah bantuan kepada saudara kita ni, di sana kita boleh boleh berlaku dalam berbagai-bagai bentuk lah. Yang pertama sekali tolong dalam bentuk kebendaan kan. Kalau kita ada duit, kita ada bantuan apa, kita tolong dalam bentuk bantuan kan, pakaian apa semua, atau kita panggil dalam bentuk kebendaan kan. Ni boleh. Sebab itulah nak tolong saudara kita ni, kadang-kadang dia mengatakan ustaz saya duit tak ada lagi. Maknanya Islam bagi ruang ni berbagai-bagai bentuk yang kita boleh tolong dia orang. Yang pertama sekali, kalau kita ada kemampuan dalam bentuk kebendaan. Kebendaan ni sama ada duit, sama ada pakaian, sama ada makanan dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan semua dalam bentuk ilmu kan. Kita nampak saudara kita berhajat sangatnya kepada ilmu, katakanlah kan, kita tolong, kita ngajar dia, kita tolong dan sebagainya. Itu juga tuan-tuan semua termasuk dalam bantuan dalam bentuk apa dia nak ilmu, kita curah kepada dia orang. Sebab ilmu ni tuan-tuan semua, kadang-kadang masyarakat kita sekarang banyak sangat, kadang-kadang dalam bab semaya bag kadang-kadang ramai tak reti, kadang-kadang ramai tak reti, walaupun kita duduk di Serami Mekah kata dalam ni dalam kita kata, tapi ramai kadang-kadang orang masalah kedai jahil. Ada satu masalah yang sebut macam kejahilan, saya nak sebut kan. Satu orang dia semaya rakaat ketiga, sore dia semaya, tiba-tiba kawan ni mari nak ikut dia belakang. Dia sangat berhenti, dia kata hamba tak pandai, dia kata gitu kan. Kan pada rakaat ketiga dah kadang-kadang kan. Ada lagi barang-barang gitu. Ini tempat kita ni tu berlaku macam tu. Kalau kita kira apa kira ikut tak apalah kan. Siapa perikat dekat ketiga dia nak habis rakaat lagi dah. Apabila orang mari lewat nak sembahyang, nak tupai jemaah dengan dia, duduk tepi dia, last sekali apa dia tamu tak pandai kata dia. Dia kata lagu tu kan. Ini itu semua dia panggil apa dia bentuk kejahilan yang berlaku masyarakat kita. Sebab itulah di antara hajat keperluan saudara kita ni, yang bentuk yang kedua ialah apa dia ilmu. Sebab itulah bagi orang yang ada ilmu dan sebagai tuan-tuan semua, apa dia ni kita usahlah kita bantu dia dalam membina kefahaman dia. Kemudian yang ketiga ialah hajat kepada buah fikiran. Kan? Ada setengah orang yang terbuntu, dia orang bagaimana dia tanya pendapat. Kan, lagu mana Awazi kita ni gini kan. Kita pun tolong dia dalam bentuk kita bagi pandangan kepada dia orang. Sebab kadang ada setengah orang ni dia terbuntu, kadang nak buat satu-satu benda kan. Maka kita
kita bagi dia dalam bentuk pandangan ginilah, saya pendapat gini apa semua. Itu pun tuan-tuan semua termasuk dalam kategori kita tunai hajat kepada saudara kita. Kemudian yang berikut ialah nasihat. Kan? Kita bagi nasihat, dia panggil hajat kepada apa, kita bagi nasihat ke dia. Kan? Katakanlah saudara kita ni ada masalah ke apa semua, kita bagi nasihat ke dia. Gini sebagainya. Kemudian akhir sekali tuan-tuan semua, di antara bentuk apa hajat saudara kita melalui kita panggil perbincangan. Kita bincang dia, kita bagi pandangan dan sebagainya. Banyaklah tuan-tuan semua dalam bab kita tunai hajat saudara kita ni bukan hanya sekadar dalam bentuk kebendaan semata-mata lah. Yang ada pada kita banyak perkara yang kita boleh buat, ruang-ruang kebajikan yang kita boleh buat saudara kita ni terbentang luas. Ya, apa dia ni yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jangan terikat kepada kebendaan semata-mata lah. Kalau terikat kebendaan semata-mata, bagi orang tak ada kesian ke dia lah. Tapi Tuhan bagi ruang kepada manusia, dia boleh tunai hajat saudara dia dalam bentuk yang berbagai seperti mana yang saya sebut tadi. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah Nabi kata, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Siapa-siapa yang melepaskan kesusahan, satu kesusahan daripada orang Islam, Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahan daripada beberapa kesusahan pada hari kiamat. Maknanya dia satu orang tu, orang Islam, dia bermasalah. Dia tolong. Masalah ni banyak perkara lah. Masalah dari segi pemikirannya, masalah dari segi kebendaannya, masalah rumah tangga dan sebagainya. Dia tolong menyelesaikan masalah. Orang yang tuan-tuan sebenarnya hadin, orang menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang Islam ni, satu saja masalah katakanlah yang dia hadapi, dia usinya, dia ada masalah rumah tangganya, masalah anak ke apa semua, kita dapat menyelesaikan diri kepada dia orang. Maka Nabi SAW mengatakan, Nabi kata, farrajallahu anhu kurbatan min kurubati min kurubati yaumil qiyamah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala akan selamat dia daripada kesusahan ataupun hara yang akan berlaku pada hari kiamat. Ini tuan-tuan semua, kita ada belajar semua lah hari kiamat ke apa semua, dan kita memang kita minta semua Allah Taala selamat dia kita. Maka ini sebahagian daripada ajaran-ajaran atau sebahagian daripada amalan-amalan yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, supaya apa dia ni, amalan ni diajak kepada kita supaya apa dia, Allah Taala beri keselamatan kita di hari akhirat. Ni tuan-tuan semua ini tuan-tuan semua, makna benda ni boleh buat sangatlah, tak perlu kepada ilmu yang begitu banyak makna benda-benda gini pun besar sangat nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesusahan yang kita bincang tadi tu banyak perkara lah. Kadang-kadang kesusahan dari segi keuangan. Kita apa dia nampak dia susah sangat, kita tolong dalam bentuk keuangan. Kadang-kadang susah dari segi serabut dia, kita bagi nasihat. Kita banyak perkara lah kita boleh guna tuan-tuan semua. Yang penting usaha yang kita lakukan adalah usaha yang cukup besar nilai yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, khususnya apabila kita kembali kepada hari akhirat. Kadang-kadang dalam kehidupan dunia ni kita rasa benda ni rugi kita, dah habis masa kita kata Tapi orang Islam ni tak mikir gitu. Kadang-kadang kalau orang yang kebenaran nak tolong orang yang mikir panjang kadang-kadang. Orang yang tidak ada neraca keimanan ni, ataupun orang yang tidak ada apa dia panggil wawasan masa depan ni, dia tak mikir kebenaran semata-mata ni, bagi dia tolong orang ni ada satu benda yang merugikan. Rugi masa tak? Dia bagi dia orang lah. Yang kedua, dia rasa rugi duit dia atau rugi kebenaran yang berada diri dia. Tapi bagi orang beriman pada Ta'ala tu semua, dia bukan tengok benda tu kerugian dia faham. Masa yang dia habis, harta dia habis akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita bincang pada hari ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang ini akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir pula Nabi kata, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang menyembunyikan kaiban orang Islam, dia tak sebar kaiban orang Islam, dia nampak benda tu aib. Ini masalah berlaku pak kita ni memang sabar selalu. Sehari dua ni ada bunyi pula kadang-kadang tak saya bagi tu, saya bagi ni. Lah ni bukan sekadar sabar dari segi apa, dari segi percakapan, ataupun kadang-kadang dia rakam video lah, kadang-kadang dia ubah lagu apa semua, jadi apa ni, dia nak jatuh orang. Tak. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, man satara musliman, siapa-siapa yang sembunyi keaiban orang Islam, dia tak sebar kepada orang lain, dia tak sebar ataupun dia tak
Maka dalam hadis Nabi kata satarahullahu yaumal qiyamah, Allah Taala akan sembunyi keaiban dia pada hari akhirat. Tentu semua bayangkanlah kalau keaiban yang Allah Taala bongkar di hari akhirat, dia bukan hanya dilihat oleh 2-3 orang. Seluruh manusia akan melihat keaiban-keaiban yang ada pada kita di hari akhirat kalau dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada setengah-setengah riwayat mengatakan orang-orang yang ada setengah-setengah tu Allah Taala bongkar keaiban dia akhir sekali habis licin apa dia ni ragi-ragi di muka dia orang kan, sebab kerana malu sangat dengan pendedahan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Nah, sebab itulah di antara benda yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyembunyikan keaiban ni kan, dia sanggup jaga. Ya, walaupun dia asal dia boleh nasihat benda tu, dia tak perlu sebar kepada orang lain. Dia tak perlu dedah kepada orang lain, dia sembunyi keaiban, dia sembunyi maruah saudara dia. Maka Nabi SAW mengatakan satarahullahu yaumal qiyamah, itu Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup keaiban dia pada hari kiamat. Inilah tuan-tuan semua yang kita bincang hari ini. Sebenarnya inilah yang berlaku pada hari inilah kan, yang jadi apa dia jadi amalan orang manusia pada hari ini kan, mudah sangat nak jatuh orang dengan cara-cara macam inilah, apa dia menyebut keaiban dan sebagainya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, siapa-siapa yang orang duduk celah saudara dia depan dia mempertahankan kan, bukan tu sama. Tempat kita berlaku sekarang nakak bola pakat sepak berlaku kadang-kadang ada. Itu berlaku tempat kita lah ni. Kalau kita adalah hadis Nabi SAW mengatakan, Nabi kata apabila saudara kamu dia aib depan orang lain, kamu cuba pertahankannya, kamu cuba tutup keaiban saudara kamu di depan orang ramai ni, maka Allah Ta'ala akan selamat kamu pada hari kiamat. Ini sepatut berlaku di kalangan Islam gitulah. Tapi yang berlaku pada hari ini macam saya sebut tadilah tu semua, kita cuba akak bola ya, orang sepak banyak sangat, lama sangat. Kita sebut sikit ya, orang tu pun gang sepak kan. Ini satu budaya yang tidak sihat yang berlaku dalam masyarakat kita. Itulah tuan-tuan semua di antara perkara yang Islam ajarlah dalam kita mengurus kehidupan kita sama-sama Islam ni. Kita ada kaedah-kaedah yang perlu kita tunai dalam kehidupan kita ni supaya apa dia kita sentiasa diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, sama ada dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sama-samalah tuan-tuan semua kita cuba menghayati apa yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, ialah kita doa supaya hak saudara kita ni kita tunai semua, kita jangan menzalimi dia, dan kita sentiasa kalau boleh kita tunai hajat dia orang, kemudian segala keaiban yang berlaku pada diri dia kita cuba sembunyi, kita cuba jangan hebohkan perkara itu. Ini semua pulangan yang begitu besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dunia dan juga akhirat. Moga-moga kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga Allah Taala bagi taufik kepada kita dapat menghayati apa yang kita bincang pada hari ini tuan-tuan semua. Semoga kita sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah saya rasa untuk apa dia ni pagi ni, moga-moga kita diberi manfaat, dan moga-moga ini sebahagian daripada amal soleh yang kita lakukan pada pagi ini. Kita belajar ilmu dan sama-sama kita ikhtiar supaya ilmu ini bukan hanya sekadar apa dia ni maklumat yang lendal kepala kita nak supaya kita terjemuh, kita dapat hayati dalam kehidupan kita. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا
اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.